Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buat satu video untuk kamu kelas Akidah tahun 2. Kita sambung yang kita belajar minggu lepas. Tajuk beriman kepada Rasul. Tajuk beriman kepada Rasul. Kita dah belajar minggu lepas apa dia, pengertian beriman kepada Rasul, apa dia pengertian Nabi, perbezaan Nabi dan Rasul, nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui, nama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad SAW. Apa dia hukum beriman kepada Rasul, apa dia dalil, apa maksud Rasul Ulul Azmi. Jadi minggu ni Rasul Ulul Azmi kita dah belajar minggu lepas. Boleh ulang semula secara ringkas, laju-laju. Maksud Rasul Ulul Azmi ialah gelaran. Rasul Ulul Azmi ialah gelaran yang diberikan kepada Nabi ataupun Rasul yang mempunyai kesabaran dan azam yang sangat tinggi dan diuji dengan ujian yang sangat hebat. Okay. Ini dia lima orang Rasul Ulul Azmi. Ini kita dah belajar juga minggu lepas. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Malik ada suruh kamu hafal minggu lepas 5 orang Rasul Ulul Azmi dan juga dia punya ujian yang telah diberikan kepada mereka. Nabi Ibrahim, ujian dia untuk menyembelih putera kesayangan beliau, Nabi Ismail alaihissalam. Lepas tu Nabi Nuh menyuruh kaumnya selama 950 tahun, tapi yang beriman sedikit je. Nabi Musa pula menyuruh Fir'aun dan kaum Fir'aun untuk beriman kepada Allah, dan diterima ancaman bunuh. Macam tu juga Nabi Isa diterima ancaman bunuh dan dia khianati oleh sahabat karibnya dan Nabi Muhammad SAW. Berbagai jenis ujian yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, hari ni kita masuk ciri-ciri Rasul Ulul Azmi. Yang 5 orang Rasul Ulul Azmi tadi, dia punya ciri-ciri dia ada. Secara ringkasnya ada 4. Yang pertama, sabar dan mempunyai keazaman yang kuat. Sebab Rasul Ulul Azmi ni kita tahu dia punya pengertian, gelaran yang diberikan oleh 5 orang Nabi dan Rasul yang mempunyai ujian, yang menghadapi cabaran yang sangat hebat. Dan kalau mereka ni mempunyai menerima ancaman ataupun ujian yang sangat hebat, mestilah mereka juga sangat sabar dan mempunyai keazaman yang sangat kuat. Nama pun Ulul Azmi. Al-Azmi ni maksud dia berasal daripada perkataan azam. Itu clue yang pertama. Mesti ciri-ciri mereka mempunyai keazaman yang sangat kuat. Kemudian cekal dan tabah. Kalau tak cekal dan tak tabah, tak ada lah pula mereka ni digelar sebagai Ulul Azmi. Itu automatik lah. Confirm lah, semua orang tahu. Yang ketiga, paling banyak menempuh pelbagai cabaran dan dalam perjuangan menyebarkan dakwah Islam berbanding dengan 25 orang Rasul dan Nabi yang lain. Seterusnya, cekal juga dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, seterusnya, tugas Nabi dan Rasul. Ini tugas-tugas umum, tugas-tugas umum para Nabi dan para Rasul. Yang pertama ialah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyuruh manusia mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikut perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dari yang di dalam wahyu yang telah diturunkan. Yang ketiga, menjadi contoh dan ikutan kepada manusia. Menjadi ikutan secara khasnya, menjadi contoh dan ikutan kepada kaum yang telah mereka diutuskan. Kepada kaum mereka. Seterusnya, ini nombor 3. Nombor 4, membetulkan akidah manusia ke jalan yang benar. Ini pun kita kena tahu juga.
mereka ni, Nabi dan Rasul ini diutuskan kepada manusia yang telah tersempang jauh daripada agama asal dia. Agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas Nabi dan Rasul ini membimbing ataupun membetulkan akidah mereka, membimbing mereka kepada akidah yang benar, yang mengikut syariat yang telah diajar oleh yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul mereka. Yang kelima, melarang manusia membuat kejahatan. Perkara yang sama juga yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syariat yang mereka bawa, untuk mengajar, untuk melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Yang keenam, mengajar umat manusia cara beribadah dan kehidupan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang telah yang perkara yang telah diwahyukan tu juga, mengandungi perkara-perkara, sama ada perkara-perkara yang menurut ibadah ataupun akidah. Dari sudut akidah, dalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala telah diajar untuk manusia ni beriman kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Berkuasa. Dari sudut ibadah, menunjukkan ataupun mengamalkan ibadah yang betul, bukan lagi ibadah dengan menyembah berhala contohnya. Sebab kita tahu kalau kita belajar sirah, zaman jahiliah tu mereka menyembah berhala di sekeliling Kaabah semata-mata untuk menunjukkan taat kepada Allah. Jadi cara yang beribadah yang betul yang telah diajar oleh para nabi dan para rasul ialah bukan dengan menyembah berhala untuk menunjukkan taat kepada Allah Subhanahu, tapi menyembah, sembah Allah yang Esa. Ada cara-cara dia. Macam kita solat, kita menghadap kiblat. Bukan maksudnya kita menyembah Kaabah, tapi kita menghadap kiblat untuk menunjukkan kesatuan umat Islam, yang berada di seluruh dunia. Macam tu. Itu antara hikmah dia lah. Okey, yang seterusnya, perbezaan Nabi dan Rasul. Ini benda silibus kita yang minggu ni. Kita akan belajar selain daripada sambung Rasul Azmi yang tadi, perbezaan Rasul Azmi, tugas-tugas Nabi dan Rasul, kita kena tahu apa dia perbezaan Nabi dan perbezaan Rasul. Kita sebutkan, kita dah ada dalam pengertian awal-awal tu, kita dah sebut Nabi macam mana. Nabi ialah seorang lelaki yang telah dipilih oleh Allah. Rasul pun sama, seorang lelaki yang telah dipilih oleh Allah, yang mulia, yang telah dipilih Allah dan diwahyukan kepada mereka syariat Islam, ataupun telah diwahyukan kepada mereka wahyu Allah, dan diperintahkan macam mana, apa perintah Nabi dan Rasul kat situ. Okay, kita tengok perbezaan Nabi. Nabi hanya menyampaikan wahyu untuk dirinya sahaja, ataupun bukan menyampaikan, lebih tepat lagi kita cakap hanya mengamalkan wahyu untuk dirinya sahaja. Ini silibus kita lah. Setengah buku yang lain, setengah kitab yang lain, dia akan sebut hanya menyampaikan, mengamalkan, beramal dengan wahyu untuk dirinya sahaja, dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Setengah kitab sebut macam tu. Tapi benda yang sama lah juga. Kalau Rasul, apa dia perbezaan Nabi dan Rasul? Rasul hanya maksudnya dia je mengamalkan wahyu yang telah diwahyukan kepada Allah kepadanya. Tapi kalau Rasul menyampaikan wahyu untuk dirinya dan orang lain. Maksudnya dekat sini kita kata Rasul dia sampaikan dakwah sampaikan wahyu ataupun sampai syariat itu kepada orang lain. Tapi Nabi hanya untuk dirinya sendiri, ataupun tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Apa yang disampaikan tu wahyu lah. Wahyu ataupun syariat, ataupun syariat ataupun agama. Setengah kitab disebut Nabi menyampaikan wahyu kepada orang lain, tetapi tidak membawa syariah yang baru. Rasul pula menyampaikan sama, dua-dua menyampaikan wahyu kepada orang lain,
tetapi Rasul hanya diwahyukan syariat yang baru, agama yang baru macam tu. Tapi kita pegang dalam buku teks kita cerita yang ni je. Menyampaikan wahyu untuk dirinya saja, sedangkan Rasul menyampaikan wahyu untuk dirinya dan juga orang-orang lain. Okey, itu. Seterusnya, sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul, bila kita sebut sifat, dia ada 3 jenis. Sifat yang wajib, dia ada sifat satu, sifat yang wajib. Yang kedua, kita ada sifat yang mustahil. Yang ketiga, kita ada sifat yang harus bagi Rasul juga. Jadi untuk yang mula-mula kita ambil sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, selamanya 4. Ada banyak sifat tetapi merangkumi perkara yang 4 ini. Kita ada yang pertama sifat as-sidqu. As-sidqu bahasa Arab maksud dia benar. Benar ni sebab apa? Sebab perkara yang telah dibawa, yang telah diajarkan oleh Rasul semuanya benar. Sebab dia ada dalil dia. Dalil dia wama yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Macam tu dia orang. As-sidqu maksud dia benar, ataupun maksud dia benar, apa yang benar. Apa yang benar kat sini, apa yang telah diajarkan oleh Rasul, apa yang telah diajarkan oleh Rasul kepada semua orang, apa yang telah didakwah, syariat yang dibawa oleh yang diajar oleh Rasul, yang telah mereka sebarkan, ialah semuanya benar. Sebab semua yang perkara yang itu termasuk juga perkara yang perbuatan, percakapan, semua sekali merangkumi semua perkara, semuanya adalah benar. Sebab termasuk bukan semata-mata percakapan ataupun kalam, tapi perbuatan Rasul juga adalah perkara yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sebut, kalau benda ni adalah perkara yang melibatkan wahyu, kita yakinlah wahyu datang daripada Allah, dan sifat Allah itu yang maha hebat. Perkara-perkara yang telah dilakukan juga menunjukkan bukti kepada sifat Allah yang maha hebat. Okay. Yang kedua, sifat wajib bagi Rasul ialah al-amanah, ataupun jujur. Bahasa Melayu dia jujur, ataupun kepercayaan. Tulisan macam doktor, padamlah. Okey. Al-amanatu juga bahasa Arab maksud dia jujur. Apa yang telah disampaikan oleh Rasul itu semuanya jujur. Masuk perkara yang kita nampak, juga perkara-perkara yang sam'iyat, perkara yang kita tak nampak, kita cuma dengar je, pun adalah perkara itu jujur dan benar. Berkait rapat lah. Jujur dan benar. Perkara-perkara seperti syurga dan neraka, pahala dan dosa, semuanya walaupun benda tu tak nampak, tapi benda tu betul. Yang ketiga, al-fatanah. Al-fatanah tu maksud dia bijaksana. Contoh, bijaksana ni juga merangkumi kepada semua aspek lah. Bijaksana dalam percakapan, perbuatan ni semua sekali. Bijaksana. Dan yang keempat, at-tablighu. Al-fatanatu at-tablighu. At-tablighu bermaksud menyampaikan. Sifat wajib bagi Rasul ni, beliau ataupun mereka sentiasa menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada awal wahyu sampailah sempurna wahyu yang terakhir yang menyempurnakan agama Islam, semuanya telah disampaikan kepada umat manusia. Okey, kepada kaum mereka. Okey, seterusnya. Sifat mustahil bagi Rasul. Kita tengok. Kita tengok berapa minit dah. 14 minit. Okey, tak apa. Sikit lagi. Sifat wajib, sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul ialah sifat-sifat yang berlawanan. Yang tadi kita sebut saja sifat wajib. Sifat yang mustahil ialah sifat yang berlawanan dengan sifat wajib.
Tadi kita sebut sifat wajib ada 4. As-sidqu, al-fatanatu, as-sidqu, al-amanatu, wal-fatanatu, wat-tablighu. Jadi keempat-empat sifat wajib ni lawan dia jadi sifat mustahil kepada mereka. Sifat wajib kita sebut as-sidqu. Jadi sifat lawan kepada sifat as-sidqu al-kadhibu. Al-kadhibu yang membawa maksud dusta. As-sidqu tadi semuanya sifat wajib bagi Rasul ialah jujur. Jadi kalau kita sebut lawan bagi sifat jujur ialah dusta ataupun al-kadhibu. Begitu juga dengan al-khiyanatu, lawan bagi sifat wajib bagi Rasul al-amanatu. Al-amanatu, amanah ataupun percaya tadi. Sifat lawan kepada al-amanah al-khiyanah. Al-khiyanah maksudnya khianat. Khianatlah lawan kepada kepercayaan tadi. Lawan kepada kepercayaan tadi khianat. Yang ketiga al-kitman. Kat sini tak ada baris. Baris dia al-kitmanu. Yang tadi al-amanatu al-fatanatu. Al-fatanatu at-tablighu. At-tablighu lawan kepada at-tablighu al-kitmanu. At-tablighu maksud dia menyampaikan. Al-kitman menyembunyikan. Macam tu. Kemudian lawan kepada sifat al-fatanah, lawan kepada sifat fatanah Nabi dan Rasul al-baladah. Al-baladah maksud dia bodoh. Al-baladah bukannya maksud bukan macam bukan macam bodoh biasa, tapi bodoh betul lah, macam tu. Okey, seterusnya sifat harus bagi Rasul. Sifat harus bagi Rasul ni ialah sifat-sifat yang sama macam sifat manusia yang biasa. Sifat manusia yang selain daripada Nabi dan Rasul, dia ada sifat manusia biasa. Sifat manusia biasa macam kita lah. Macam kita semua, macam Mu'alim, macam kamu semua, kita ada sifat makan dan minum. Kalau kita ada sifat lapar dan dahaga, jadi kita perlu untuk makan dan minum. Macam tu juga macam juga Rasul, Nabi dan Rasul, mereka juga ada sifat lapar dan dahaga, dan mereka juga makan dan minum. Macam tu juga sifat sakit. Sakit dan lapar, sakitlah. Sakit dan juga keinginan untuk berkahwin. Macam tu. Yang kemudian, selain daripada sifat wajib, tadi kita dah cakap sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Sifat harus. Yang ketiga, yang keempat kita ada semua Rasul bersifat dengan maksum. Maksum, apa maksud al-maksum kat sini? Maksum asal daripada perkataan asama. Asama ataupun isam. Ataupun isam. Jadi Nabi dia bersifat dengan sifat maksum. Apa maksud maksum? Maksum bermaksud semua Rasul terpelihara dari melakukan dosa, sama ada dosa besar, dosa dan maksiat. Benda yang sama. Sama ada kat sini, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Kalau bahasa Arab dia sebut as-saghair dan juga al-kabair. 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 Maksudnya dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil, termasuk dosa dan maksiat, sama ada sebelum ataupun selepas kenabian, ataupun selepas dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Sama ada sebelum atau selepas dipilih menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sebelum, contoh Nabi Muhammad, daripada sebelum beliau dilantik menjadi Rasul, beliau telah ada sifat maksum ni, terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Bukan terpilih, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala jaga para Nabi dan Rasul ni daripada terjerumus ke dalam lembah dosa dan maksiat. Macam tu. Okay, seterusnya, kesan beriman kepada Rasul. Maksudnya apa yang kita belajar tadi, kita dah belajar pengertian Nabi dan Rasul. Kita tahu apa beza Nabi, apa beza Rasul, apa maksud beriman dekat situ. Kita tahu dalil, hukum semua sekali. Jadi apa kesan
kita beriman dengan Rasul. Kalau kita jumpa seseorang tu dia beriman dengan para Rasul. Mereka percaya bahawa Rasul ini adalah seorang lelaki mulia yang telah dipilih Allah dan diberikan wahyu kepada mereka. Apa kesan dia kalau mereka beriman sama ada terhadap individu ataupun terhadap keluarga, kalau keluarga itu beriman kepada Rasul, terhadap masyarakat Islam yang beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, kesan beriman kepada Rasul dari segi terhadap individu, terhadap seseorang tu, apa berlaku, apa kesan baik yang dia akan dapat kalau dia beriman. Dia akan dapat mencontohi akhlak para Rasul. Akhlak para Rasul ni kita tahu, akhlak para Rasul ni sangat baik. Sama ada dengan orang yang beliau suka, termasuk juga dengan orang yang beliau benci. Orang yang suka kepada Rasul, macam mana layanannya, akhlaknya kepada mereka. Dan juga kalau orang-orang kafir yang benci kepada Rasul, benci kepada Nabi, macam mana layanan mereka kepada orang yang benci kepada Nabi. Kita sebagai individu yang beriman kepada Rasul, kita mencontohi apa Nabi punya akhlak layanan kepada orang sekeliling. Okey. Yang kedua, individu tersebut akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya akan dibimbing juga menjadi seorang yang lebih baiklah. Macam tu. Dari terhadap keluarga tersebut dapat menjadi keluarga yang bahagia, yang sakinah, yang aman, yang tenang, dan juga mengambil iktibar daripada kisah para Rasul. Macam mana kisah para Rasul dengan keluarga mereka, keluarga beliau, kita pun sama-sama mengambil iktibar, dapat pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Seterusnya, terhadap masyarakat akan terlahirnya masyarakat yang taat, yang patuh dengan syariat yang telah dibawa oleh syariat Islam yang telah dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Dan juga masyarakat akan bersama-sama melakukan kebaikan di dalam komuniti yang diberkati oleh Allah ini, sama-sama melakukan kebaikan, sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama menunaikan solat jemaah di masjid dan sebagainya. Dan juga menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah disebut di dalam syariat Nabi dan Rasul, yang telah disebut di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Macam tu. Okey, habis kita punya video. Okey, jadi Mak Lin harap kamu dapat belajar sesuatu, walaupun di dalam video YouTube, dan macam biasa Mak Lin akan bagi kamu kerja sekolah lah. Sebab yang minggu lepas pun Mak Lin ada bagi video di YouTube juga, dah sampai tajuk Rasul Ulul Azmi. Jadi kita sambung beberapa slide lagi sampai habis tajuk ni, dan ada nota dan ada kerja sekolah macam biasa dalam classroom. Okey, semoga kamu semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, yang beramal soleh, dan menjadi seorang yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh dalam untuk menuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mak Lin minta maaf sebab tak ada muka Mak Lin kali ni, sebab tak ada kamera. Okey, tak apa. Yang penting dalam slide ada muka Mak Lin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum